Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachawang Senghau, Wanakkam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudari pengurusi majlis, Ustaz Zawawi, calon untuk Dewan Undangan Negeri Sungai Kandis, sahabat-sahabat saudara Kemal dari Saudara Steven, Dr. Rauf, sahabat-sahabat daripada Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional, daripada Kerajaan Perpaduan, saudara-saudari yang saya kasih sekalian. Saya setiap malam sekarang ini ada hobi baru. Saya akan memulakan ceramah dengan memberi liputan perkembangan kempen di sebelah Perikatan Nasional. Hari ini berita melaporkan bahawa Presiden PAS Tan Sri Ustaz Haji Hadi Awang memberi jaminan bahawa orang bukan Melayu jangan takut kepada PAS, kerana PAS sebenarnya sayang kepada orang bukan Melayu. Sementara itu di Pulau Pinang, pada masa yang sama, rakan baik bukan Melayu PAS dalam Perikatan Nasional, iaitu gerakan presidennya telah dihalau daripada ceramah PAS. Bukan saja dihalau, tetapi tidak diberikan peluang pun untuk berjumpa dengan Hadi Awang yang baru saja beritahu dia sayang kepada orang bukan Melayu. Pada masa yang sama juga di Kedah, Menteri Besar dari PAS yang diakui oleh penyokong-penyokongnya sebagai yang paling berani, kerana dia dikatakan berani melawan Perdana Menteri, dia berani melawan menteri-menteri, dia berani melawan Sultan, tetapi dia tak berani menjawab panggilan telefon polis. Berita melaporkan bahawa Menteri Besar PAS Sanusi hari ini menambah temberang yang lebih besar. Setelah seminggu menafikan bahawa dia tidak kenal dengan seorang warga Cina yang kini sedang dicari oleh pihak berkuasa dalam siasatan mengenai dakwaan pencurian nadir bumi daripada Kedah. Selama seminggu, Menteri Besar yang paling berani ini mengatakan bahawa dia tak kenal, setelah Menteri Dalam Negeri Saudara Saifuddin Nasution menunjukkan gambar dia sedang bergambar dengan warga Cina. Hari ini dia kona baring, akhirnya dia berkata, saya tak kenal dia, cuma saya bergambar sajalah. Berita juga melaporkan bahawa penyokong-penyokong utama Perikatan Nasional di seluruh Kedah hari ini memuji Menteri Besar Kedah Sanusi sebagai seorang pemimpin yang serba boleh, sangat berkebolehan. Alasan dan bukti ialah kerana selain daripada dia boleh sumpah seranah, selain daripada dia boleh mengangkat tangan, dia juga terbukti boleh membawa backhoe untuk pasang bendera. Korang dah tengok TikTok tu? TikTok ya. Memang sah lah. Sanusi seorang yang serba kebolehan. Saya tengoklah, ingat ke dia boleh lah cerita benda yang super hebat ke, dia boleh buat roket ke. Ikutlah TikTok Sanusi ni, rupanya dia berkebolehan sebab dia boleh bawa backhoe. Selain daripada dia boleh bawa backhoe, dia juga boleh main sepak takraw. Jadi sebab itu, kalau ikutnya, saya rasa Ustaz Zawawi jauh lebih berkebolehan. Lepas ni tolong pergi try backhoe. Siapa-siapa yang boleh bawa backhoe selepas ini bolehlah menjadi Menteri Besar, insya-Allah. Saudara-saudari, kita dalam seminggu lagi untuk masuk dalam pilihan raya 12 Ogos. Berdasarkan kepada angka, dan saya daripada 2016 lagi, memang kalau dekat-dekat dengan pilihan raya,
saya akan semak tahap sokongan pengundi daripada setiap minggu. Dan setakat ini dia tak lari jauh lah. Daripada satu pilihan raya ke satu pilihan raya, dia sebenarnya tak lari jauh. Setakat minggu ini, angka menunjukkan insya-Allah Kerajaan Perpaduan tidak ada masalah untuk kekal berkuasa di Selangor, di Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Jadi buat apalah kami susah payah ceramah ni, baik duduk kat rumah tu. InsyaAllah, kecualilah selepas ini Sanusi boleh terbang, InsyaAllah saya ingat keadaan ini akan kekal sehingga kita masuk minggu depan. Dan kita boleh mengekalkan pentadbiran Kerajaan Perpaduan, Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan rakan-rakan dalam Kerajaan Perpaduan di ketiga-tiga negeri yang sangat penting ini. Tapi kami semua turun. Menteri tiap-tiap hari turun, timbalan menteri. Saya memang pakai hitam, semua hitam, sebab senang, tak payah fikir pasal baju. Sebab tiap-tiap malam kena tukar, kena turun ceramah, kena jumpa. Begitu jugalah rakan-rakan daripada DAP, daripada UMNO, daripada parti-parti yang lain. Bercakap pasal UMNO, selalu jugalah orang tanya saya, YB, selalunya wartawan lah suka tanya, YB tak rasa kekok ke sekarang ini bekerjasama dengan UMNO? Saya beritahu, setakat ini saya tak ada masalah lah, sebab saya dalam kabinet, saya duduk sebelah Tok Mat. Dalam kabinet Datuk Seri Anwar, kemudian di sebelah kanan itu Datuk Seri Zahid, kemudian Lok, kemudian saya, kemudian Tok Mat. Dan saya dengan Tok Mat tak ada masalah lah, kerana latar belakang kami hampir sama. Kami orang sektor swasta yang pernah kerja korporat dan sebagainya. Dan kedua-dua kami, saya ingat, memang kaki pukul mulut celupa. Jadi memang kalau ada apa-apa dalam kabinet, tak ada masalah lah. Kalau paling suka kutuk orang, sembang dulu, kita orang dua orang. Jadi memang tak ada masalah. Bila turun ke bawah pun tak ada masalah. Malah bila datang untuk ceramah, sekarang ni kena ceramah satu pentas ni kan, orang tanya tak kekok ke? Dia sekarang ni dia jadi macam kalau saya nak gambarkan beginilah nah. Dia macam dua orang lelaki yang bila jumpa, dua-dua ni pernah ada girlfriend yang tak boleh pakai. Girlfriend yang tak boleh pakai. Kebetulan kami pernah dating dulu. Lepas kami dating, UMNO kau pandai-pandai pergi dating pas. Jadi bila jumpa atas pentas semua ni, dia banyak kita nak kongsi ni. Oh, dulu dia ni kan buat macam ni kat kita. UMNO pun kata, kita orang pun kena leguh teruk lagi daripada tu. Jadi kalau orang tanya kekok ke tidak, ialah selain daripada kita masing-masing ada pengalaman kena main dengan PAS, dan masing-masing kita cukup faham sebenarnya PAS tidak berminat langsung lah soal mentadbir, soal kemajuan dan sebagainya. PAS hanya berminat untuk dapat kuasa supaya dia boleh letak ramai kawan-kawan dia ni semua di tempat-tempat kerajaan. Tu je minat PAS sebenarnya. Dan kami pernah melalui itu sebab kita bersama-sama dengan PAS mentadbir Selangor daripada 2008 sehingga 2014. Orang PAS memang cukup marah dekat saya sebab mereka meletakkan salah satu watak yang paling kuat dulu tahun 2014 untuk tendang PAS daripada Kerajaan Negeri Selangor. Muka ni lah. Sebab saya masa itu ialah ketua, masa itu saya CEO Pejabat Penasihat Ekonomi Selangor. Tiap-tiap minggu mesyuarat antara 3 orang. Saya, Datuk Seri Anwar sebagai penasihat ekonomi, dan arwah Tan Sri Khalid sebagai Menteri Besar. Saya boleh nampak daripada satu tahun ke satu tahun, PAS ketika itu tidak berminat pun dengan agenda yang kami bawa dalam Pakatan Rakyat masa itu. Dia hanya berminat untuk dapat jawatan. Dan minat dia hanyalah satu, iaitu kalaupun Tan Sri Khalid Menteri Besar daripada PKR dan Pakatan Rakyat, usah peduli tentang Pakatan Rakyat asalkan Tan Sri Khalid ikut apa cakap kami.
Dan sebab itu dia tak peduli keputusan bersama soal menjaga kebajikan rakyat. Dia tak peduli. Dia masa itu menganggap Selangor ini ialah tapak seterusnya yang lebih baik berbanding dengan Kelantan, sebab Selangor lagi kaya. Masjid Selangor bayar kalau penceramah dia bagi lagi besar, peruntukan lagi banyak, jawatan lagi banyak. Saya pernah ingat ini atas pentas ceramah. Saya tak pernah sebut benda ini secara terbuka malam ini sebab di Sungai Kandis. Calonnya pula ustaz pakai songkok pula tu. Jadi saya boleh sebut, saya sekali dalam satu mesyuarat timbul, saya bawa satu isu bagaimana wang sebanyak RM500,000 diberikan kepada kepimpinan PAS. Dan saya sebut bahawa ustaz, benda ni tak boleh. Masa itu tambah pula kita negeri pembangkang. Kita bercakap di luar tentang soal lawan rasuah dan sebagainya. Perkara itu berlaku, jadi saya sebut tak boleh benda ni berlaku. Jawapan pimpinan PAS itu ialah yang ini sebenarnya tak ada kena-mengena rasuah apa. Ini ialah sumbangan infak fisabilillah kepada kami. Saya ingat lagi, dan saya rasa yang kalau pimpinan itu dengar, dia tahu dan dia ingat masa itu. Kerana saya cukup marah. Saya kata, teruklah kalau macam itu. Sebab kalau ada wang RM500,000 tunai diberikan kepada PKR, itu dikira rasuah. Tapi kalau diberi kepada PAS, dia jadi infak. Sebab itu saya tahu ni walaun yang tengok tu dah 10 tahun kerja dia maki saya. Dalam ramai pimpinan PKR ini 2 orang, sekarang 3 lah campur Saifuddin, yang dia cukup benci. Dia benci kepada Anwar Ibrahim, dia benci kepada saya atas yang mereka kata sebab peranan saya tendang mereka keluar daripada kerajaan Selangor tahun 2014, dan sekarang ini Saifuddin Nasution sebab mendedahkan bagaimana mereka terlibat dalam dakwaan Nadir Bumi hilang kena curi dekat Kedah. Maksudnya saudara-saudari, kalau orang tanya saya, susah ke nak bekerjasama dengan UMNO? Kalau kami pernah dating dengan PAS dan kami tak jadi gila, dan kami tahu sempadan bila kami kena putuskan dan tendang dia keluar, InsyaAllah saudara-saudari, insyaAllah kita bila kita disatukan oleh satu hasrat untuk bela rakyat, mengambil kira semua yang telah berlaku dalam masyarakat kita, InsyaAllah saya rasa tidak ada masalah untuk kita terus perkuatkan kerjasama kita dengan UMNO, dengan Barisan Nasional, dengan kawan-kawan dalam kerajaan perpaduan. Sebab itu yang membezakan kita dengan mereka sekarang. Bayangkan. Majoriti kerajaan perpaduan ialah 148 di parlimen. Kekuatan 2/3. Kali terakhir mana-mana kerajaan ada kekuatan 2/3 ialah zaman Pak Lah dulu, tahun 2004. Lepas itu tak pernah dah. Maksudnya ini adalah satu kerajaan yang kuat. Dan kita nak masuk dalam pilihan raya negeri, 6 negeri. Dalam keadaan kita juga tahu bahawa mengikut kempen setakat ini dan dapatan dan kaji selidik dan perisikan dan sebagainya, gayanya ialah kita akan tetap kekal berkuasa di Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Maksudnya yang digambarkan sebagai penolakan rakyat terhadap kerajaan perpaduan itu tidak akan berlaku pun. Tapi sekarang ini Perikatan Nasional tengah bakar, terutamanya yang muda-muda, bahawa kena turun, bangkitlah kuasa Melayu. Kerana kononnya kalau 12 Ogos ini mereka menang, mereka akan tukar kerajaan. Lembu pun cerdik lagi daripada tu, tahu. Lembu pun tahu beza antara pilihan raya negeri dengan pilihan raya pusat, persekutuan. Kok mananya dia kata boleh bertukar tu? Kok mana?
Sebab itu kalau saya kasar dengan PAS Bersatu tu, lepas ini saya nak beritahu kawan-kawan UMNO, lepas ini Bersatu pun dia akan jadi boyfriend yang gigit jari juga dengan PAS. Cuma kita set awal-awal, lepas ini bila dia kena lanyak dan dia kena PAS curang dengan dia datang dengan kita tak payah layan. Tak payah layan kan. Sebab kami pun pernah dengan Bersatu dulu sekejap. Jadi kita pun tahu. Baik. Dalam Perikatan Nasional ni sebenarnya PAS. Dia racun, dia bakar, dia beritahu begitu semata-mata dia nak perbodohkan rakyat, terutamanya yang Melayu-Melayu yang muda ini. Kononnya kalau mereka ramai-ramai, lagi perkauman, lagi kasar, lagi biadab, maka dalam pilihan raya negeri lepas habis 6 negeri, maka akan tukar kerajaan persekutuan. Saudara-saudari tahu benda tu takkan berlaku pun. Dia takkan berlaku. Bagi saya biarkan mereka. Biar Mahyudin betul-betul bakar ni. Biar PAS bakar. Sebab bila dia terlebih bakar macam ini, mereka akan terbakar lepas 12 Ogos. Kerana yang dijanjikan kepada rakyat, kepada orang Melayu yang duk sokong dia tu, yang muda-muda yang duk buat TikTok angkat tangan lawan Anwar tu, lepas ni potong tangan kamu nak letak ke mana? Sebab benda tu takkan berlaku. Saya tahu contohnya lepas ini 2-3 bulan daripada sekarang, PAS dan juga Bersatu lepas ini akan ada masalah dengan penyokong mereka sendiri. Kerana dia juga beritahu penyokong dia bahawa lepas ini akan tukar kerajaan, kita jadi kerajaan persekutuan. Lepas 2 bulan, penyokong dia sendiri kata, dulu kamu kata tukar, kamu suruh kita buat macam-macam, tiba-tiba tak tukar pun. Dia macam RUU dululah. Sikit-sikit jom kita ke Padang Merbok, kita tukar kerajaan Islam kita buat hudud. Sampai ke hari ini daripada hudud RUU jadi REE, Bumi Nadi. Saya tahu benda tu. Jadi biarkan dia. Tapi masalahnya ialah begini. Macam yang saudara Anwar sebut, kita berada di landasan yang betul. Kalaupun saya bersemangat sangat, kawan-kawan semua bersemangat, walaupun sebenarnya tak ada keperluan. Saya tahu keadaan tidak akan bertukar. Saya tahu kursi saya tak terlibat. Saya tahu kawan-kawan insya-Allah lepas semua. Saya tahu kita akan terus. Sepatutnya saya tak payahlah sampai hilang suara, makin gemuk, kena pakai baju hitam tiap-tiap malam. Sebabnya ialah saudara-saudari, kita semua sayang kepada negara kita. Kita sayang kepada orang yang susah. Kita masuk politik sebab kita ingin mencari sedikit pahala. Dan cara paling baik untuk kita dapat pahala kalau kita diberi tanggungjawab dan amanah awam ini ialah kalau kita boleh tolong orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang perlukan pembelaan. Dan sekarang kita berada di landasan yang baik. Banyak perkara yang sebelum ini kita rasa susah. Negara kita ni bergelumang dengan masalah, dengan segala cabaran. Kita sudah mula susun satu demi satu dan landasan itu baik. Tapi landasan itu sekarang hendak disabotaj oleh Perikatan Nasional hanya sebab mereka nak kuasa. Saya pernah tanya Tan Sri Muhyiddin tahun 2018. Saya rapat dengan dia dulu sebab dalam PKR perunding kursi daripada dulu adalah saya. Marilah girlfriend boyfriend mana pun kena runding dengan aku nak masuk Minang. Jadi zaman itu dengan Bersatu, yang merundingkan bagi pihak Bersatu adalah Tan Sri Muhyiddin, saya dengan Saifuddin bagi pihak PKR. Jadi kami rapat. Lepas 2018 saya tanya dia, Tan Sri tak sihat, Tan Sri ada kanser, Tan Sri alah. Jadi apa rancangan Tan Sri? Saya ingat lagi yang dia jawab. Dia beritahu saya tak berminat lah, saya pernah jadi timbalan Perdana Menteri semua saya. Kalau saya nak apa-apa, saya jadi Perdana Menteri je lah. Dia. Itu tahun 2018. Tan Sri Muhyiddin
anda telah diberikan peluang oleh Allah untuk jadi Perdana Menteri. Tepuk atap tak tepuk atap tu belakang kira lah. Tapi Allah dah bagi pun jadi Perdana Menteri 18 bulan. 18 bulan yang derita untuk rakyat. 18 bulan yang mewariskan hutang yang sebegitu besar kepada kami sekarang. 18 bulan yang jana tak jana wibawanya, habis duit rakyat kiri kanan. 18 bulan yang kami semua dikurung. 18 bulan yang ramai orang kehilangan keluarga. Bukankah lebih baik untuk tidak lagi terus buat kacau begini? Tapi taklah. Sebab dia masih lagi nak jadi Perdana Menteri, yang PAS itu masih lagi nak seberapa banyak jawatan. Akhirnya yang mereka buat ialah mereka terus bagi gambaran dan meracun, terutamanya Melayu yang muda-muda, bahawa kononnya bila ada gelombang yang besar, ini akan menjatuhkan kerajaan perpaduan. Saya sebenarnya tak kisah pasal itu, kalau tidak kerana itu ada kesan kepada keyakinan pelabur-pelabur asing kepada negara kita. Kita ambil alih kerajaan perpaduan dan pentadbiran ini dalam keadaan yang mencabar. Kita ada cabaran dunia. Pertumbuhan ekonomi dunia semakin rendah. Kemudian kita juga ada cabaran dari segi kenaikan harga barang. Masa kita mula-mula ambil alih itu, Perikatan Nasional tinggalkan kadar inflasi yang paling tinggi. Sejak bila pun saya tak ingat dah. Dia dah dekat 5% masa tu. Malaysia jarang. 3% pun jarang. Zaman dia dah dekat 4.8%. Kalau tak tukar tu dia naik sampai ke 5%. Kita ambil alih pentadbiran dalam keadaan hutang sampai 1.5 trilion. Bayar bunga saja dekat 20-30 bilion setahun. Baik Jadi pelabur-pelabur asing dia tengok kat Malaysia. Dia kata, yalah Malaysia ni dah lah nampak macam tak ada industri baru. Lepas tu nampak macam bergolak lagi, masih lagi bergaduh. Sebelum itu asyik bertukar Perdana Menteri. Jadi dia tunggu sekejap. Kemudian nak dijadikan cerita pula, Amerika Syarikat terus naikkan kadar faedah dia. Lagi naik, lagi payah kita. Kerana bila dia naikkan kadar faedah dia, pelabur kata daripada aku letak duit dekat Malaysia, baik aku simpan dekat US. Lagi banyak pulangan. 4-5%. Kat Malaysia, 3% je. Dah payah lagi kita. Kemudian dalam tempoh 5-6 bulan pertama, walaupun duk tanyalah, apa kamu buat, apa kajian buat. Saya bersabar sebab bayangkan keadaan dia begini kan. Kalaulah kita buat macam itu kepada kerajaan PAS Kelantan 33 tahun. Bukan 6 bulan, 33 tahun. Kalau dulu, saya ingat masa saya kecil-kecil lah, saya orang Terengganu kan, 3 suku darah Kelantan. Saya orang Besut, jadi yalah banyak keluarga Kelantan. Saya ingat masa saya kecil-kecil dulu, air Kelantan tak adalah macam Starbucks sekarang. Adalah jernih lah sedikit. Yang dulu lah. Hasil daripada 33 tahun mereka memerintah, Starbucks pun tak nak buka dekat Kelantan. Tak boleh buat peniaga. Air tu makin teruk. Agaknya karat makin teruk dalam paip. Sebab 33 tahun kau buat apa sebenarnya? Tapi kita tak ada lah buat bising macam tu. Tak ada ratib tiap-tiap hari. Kita tak ratib kat dia tanya, yang dulu kamu seret pakcik-pakcik tua daripada seluruh Malaysia pergi berkumpul kat Padang Merbuk, bergaduh kononnya nak buat hukum hudud. Mana hudud kamu? Kamu ada 33 bulan masa dalam kerajaan, tak ada hudud. Kita tak adalah kata macam tu sebab kita tahu bahawa fokus kita ialah rakyat dan negara. Yang kita nak tumpu ialah macam mana nak bawa negara dan ekonomi ke landasan yang betul. Dan untuk itu kita tumpukan 4-5 bulan. Dia nak bising-bising lah. Dia nak kempen jatuhkan kerajaan ikut suka kamu lah.
kita perlukan 4-5 bulan yang pertama sejak kita ambil alih itu untuk kita rangka dasar yang baru-baru ini Datuk Seri Anwar lancarkan sebagai ekonomi madani. Baik, orang tanya, kenapalah lama sangat kamu tak buat apa-apa? Korang pernah semak tak sebelum ini, kerajaan-kerajaan sebelum ini, lama mana yang diambil masa untuk menghasilkan satu pelan ekonomi? Datuk Seri Najib dulu lebih kurang 12 bulan. Ambil alih April 2009, lancar di Parlimen sekitar Ogos, tak silap saya, 2010. Kemudian zaman Pakatan Harapan, saya tak tahu Azmin ada buat apa-apa tak. Saya tengok kerja dia duk ikut Mahathir pergi mana-mana. Jadi saya tak ingat dia ada lancar apa ke tak lancar, saya pun tak tahu. Kemudian Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, dia tak lancar apa-apa pun. Dia tutup pintu kita dah lah. Tak ada. Kerajaan perpaduan ambil masa 7 bulan daripada tarikh kita diangkat untuk memikul amanah kerajaan untuk hasilkan satu dokumen perancangan ekonomi. Kau nak lama mana lagi? Kau nak cepat macam mana? Sebab kita juga tahu bahawa kerangka ekonomi itu bukan sebab nak menang undi. Kerangka ekonomi itu terutamanya ialah untuk meyakinkan pelabur-pelabur bahawa rancangan kita itu ialah rancangan yang baik, bukan rancangan yang populis, bukan rancangan yang angan-angan, rancangan yang tulus, ikhlas dan jujur dengan masalah-masalah yang kita ada. Jadi kenapa kita perlukan 6 bulan? Sebab pertama, kita kena semak semua perancangan-perancangan yang lepas-lepas. Sebab itu kalau tengok Sanusi, Sanusi, dia bagi gaya macam Kedah ini negeri yang paling hebat di seluruh Asia. Kempen dia sekarang Greater Kedah. Aku tak tahu kok mana yang greaternya. Dia tiru daripada Kelang Valley, Lembah Kelang. Lembah Kelang, walaupun kita ada Selangor dan kita ada wilayah, kita ada satu perkumpulan ekonomi yang sama, iaitu Lembah Kelang. Jadi bila kita nak merancang mengenai ekonomi di Selangor, di Lembah Kelang, sebab itu kita tak boleh tengok Kuala Lumpur saja atau Selangor saja. Kita kena tengok secara keseluruhan. Sebab itu dipanggil sebagai Greater Kelang Valley. Sanusi ni agaknya dia kemaruk sangat nak datang Selangor. Sebab orang tanya dia, kenapa kamu tak majukan Kedah? Dia kata kalau kami dekat dengan KL pun kami maju juga. Tu saya kata macam itu senang lah. Siapa-siapa menang, manifesto dia sebagai Menteri Besar Kedah, kalau saya menang, saya akan ambil Pulau Pinang. Kalau saya menang, saya akan ambil Kuala Lumpur jadi sebahagian daripada Kedah. Saya melawak je, tengok dia buat betul saudara-saudari. Kempen dia sekarang Greater Kedah. Kedah tu bersatu lah. Kau nak ambil yang mana lagi? Greater Kedah. Lepas itu tengok dia punya cara sembang tu, cara dia macam semua ini hanya berlaku sejak dia jadi Menteri Besar. Kalau dekat billboard besar-besar soal loji air, macam mana langkah-langkah dia untuk menyelesaikan masalah air di Kedah. Dia sembanglah cerita pasal loji air baru gini. Exco air daripada Pakatan Harapan sebelum dia tebuk atap, Saudara Zamri, kemudian jawab mudah ya. Zamri kata loji air yang 5 tu yang ada, loji rawatan air di Kedah yang Sanusi duk jual sebagai pencapaian dan kehebatan dia, loji itu bukan saja PAS yang tak minta, Pakatan Harapan pun tak boleh nak mengaku. Sebabnya permohonan loji air itu dibuat oleh Datuk Bashar zaman UMNO dulu pun. Daripada zaman Datuk Bashar, Menteri Besar Kedah dulu yang minta 5 loji air tu. Kerajaan Persekutuan bagi. Kemudian kerajaan beralih kepada Pakatan Harapan 2018. Bab mari dengan Sanusi ni,
Ini nama dia Sanusi curi ayam. Orang lain buat kerja, orang lain susah payah, orang lain selesaikan. Dia kerja dia pandai angkat tangan mengaku saya punya cikgu, saya punya cikgu. Jadi sebab itu kita tak boleh buat macam itu. Kalau kita nak buat perancangan ekonomi, kita kena yakinkan pelabur-pelabur bahawa semua ini telah dipertimbangkan sebaik mungkin, dan bukan cara saja nak cepat, nak mengaku, nak ambil kredit, kerana nanti kantoi macam Sanusi. Sebab itu kita perlukan 6 bulan, kerana setiap satu perkara yang kita nak buat, dia bukan hanya mengambil masa untuk menetapkan dasar. Lepas kita dah ada cadangan dasar itu, kita kena panggil kementerian-kementerian dan agensi-agensi yang terlibat. Bincang bersama, bincang dengan sektor swasta, supaya bila dah ada dasar, lepas itu nak kena buat. Kalau tidak umum saja, lepas tu habis, tak jadi. Sebab itu beza kita sebelum kita lancar ekonomi madani, kita dah bincang dahulu 6 bulan dalam kerajaan dengan swasta. Sebab itu bila saya lancarkan pelan peralihan tenaga, kita bukan saja umum, kita umum 10 projek mega bernilai 25 bilion. Sebab apa? Sebab kita dah bincang dah dengan Petronas, dengan TMB, dengan Khazanah, dengan Saim Dabi. Kita dah bincang, kita dah tahu siapa akan buat apa, bila dan sebagainya. Sebab itu saudara-saudari, dengan dokumen itu dan dengan beberapa signal ekonomi yang kita bagi, alhamdulillah, dalam sebulan yang terkini ini bukan saja soal inflasi dah turun, saudara-saudari tengok pasaran saham makin baik, mata wang makin mengukuh. Adalah perubahan macam-macam. Semalam contohnya, Amerika Syarikat tak habis batuk lagi, letih. Tiap-tiap bulan dia batuk ekonomi dia. Dah okey sikit, semalam dia batuk lagi. Sebab semalam rating kredit Amerika Syarikat diturunkan. Bila diturunkan, semua orang takut. Bila ada orang takut, dia goyang. Tapi alhamdulillah, walaupun itu ada kesan kepada seluruh dunia, ada kesan kepada kita, tapi dia tak jatuh dan memperlambatkan pertumbuhan yang kita dah tengok, signal positif daripada pelabur yang kita dah tengok dalam tempoh 1 bulan yang lepas. Landasan itu baik, saudara-saudari. Sebab itu saya, kawan-kawan semua kempen cukup-cukup untuk kali ini. Sebab itu juga kepada sahabat-sahabat yang akan mengundi di Sungai Kandis, saudara-saudari kena faham, ini bukan soal untuk kekal berkuasa di Selangor. InsyaAllah dia tak ada masalah, akan kekal berkuasa. Tak ada masalah langsung setakat ini. Tapi saya tak nak kalau kita lalai dan alpa, terutamanya sahabat-sahabat yang bukan Melayu, kalau tak keluar mengundi. Sebab dalam pilihan raya umum yang lepas, itu ialah kadar keluar mengundi pengundi bukan Melayu yang paling rendah sejak tahun 2008. Sekitar 68% je. Selalunya pengundi bukan Melayu keluar sampai 83% tiap-tiap pilihan raya umum. Jadi saudara-saudari, terutamanya uncle auntie, kawan-kawan yang bukan Melayu, kena faham, ini bukan soal semata-mata untuk menang di Selangor. Kerana kalau signal itu tidak baik, Perikatan Nasional akan terus buat kacau, dan kacau itu akan menakutkan pelabur. Maka segala landasan yang kita berdikit-dikit makin baik ini, maka itu akan merencatkan balik peluang kita untuk menjadi kuasa ekonomi di Asia Tenggara semacam yang kita rancang. Jadi sebab itu, satu persatu dalam 1-2 minggu ni saudara-saudari tengok, dia tanya, ni nak masuk pilihan raya ke? Umum macam-macam ni. Dalam 2-3 minggu ni umum semua. Ya lah, macam saya cerita, bahlul dia orang. Kita ambil masa 6 bulan untuk susun semua. Dah susun semua, barukah kita lancar satu. Kerana setiap satu ni bukan umum, dia dah jadi. Contoh semalam, bila saya lancarkan satu program untuk anak-anak lepasan sekolah, nama Academy in Industry.
Dia bukannya kami nak buat, memang sedang berlaku, saudara-saudara. Kita tengok contohnya yang anak-anak Melayu. Ada satu masalah di kalangan lepasan sekolah Melayu. Hanya 30% daripada anak-anak lepasan sekolah Melayu, banyaknya di negeri-negeri yang tak ditadbir oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, hanya 30% je anak-anak lepasan SPM, anak-anak Melayu ni yang melanjutkan pelajaran lepas sekolah. 70% tidak ada peluang. 70% lepas sekolah kena pandai-pandai sendiri. Mak ayah ni dah teruk ni kena kerja. Habis sekolah, yang anak tu pula dia tak ada kerja sebab dia paling tinggi, dia pergi sampai SPM. Jadi kita nak buat apa? Sebelum ini kerajaan sediakan suruh pergi kepada TVET, institusi latihan teknikal, macam-macam ada. Masalahnya budak-budak kita tak nak pergi. Makin lama makin kurang, dia tak nak pergi. Saya nak marah kat dia orang pun tak guna. Sebab kita tahu anak muda sekarang, dia rasa lebih baik bekerja daripada dia pergi belajar. Sebab dia kata, kalau saya pergi belajar pun 3-4 tahun, kena ambil pinjaman PTPN ke PTPK, tabung Perbadanan Tabung Kemahiran, kena ambil semua ni. Kalau keluar-keluar tak dapat kerja, siapa nak bayar? Betul juga dia kata. Jadi sebab itu kebelakangan ini kita tengok makin ramai anak-anak Melayu habis SPM, dia habis kat situ je. Dia tak nak pergi mana-mana dah. Dan ini akan jadi kesan yang besar kepada negara, kepada keluarga, kepada masyarakat. Dia buat apa selama ni 33 bulan? Bukan benda ni baru berlaku. Benda ni daripada dulu pun memang dah ada. Tapi Haji Hadi, pernah tak dengar Haji Hadi cerita pasal benda ini? Saya kalau dia cerita, saya tak marah. Kalaulah Sanusi cerita pasal mana nak tolong anak orang miskin, baguslah. Tak ada modal untuk saya nak marah dia. Masalah dia bila dia naik pentas ceramah, cerita dia pasal kebencian, cerita dia biadab dengan orang. Soal masalah utama orang Melayu, dia tak sentuh langsung. Masalahnya yang muda-muda ni apa nak jadi lepas ini? Sebab itu 3-4 bulan dah kita dah usahakan. Kita mengambil jalan begini, mengambil kira bahawa anak-anak muda sekarang, mereka tak nak melanjutkan pelajaran, dia nak kerja terus. Dan pada masa yang sama, kilang-kilang dan juga syarikat-syarikat kita sebenarnya memerlukan pekerja tempatan. Sebab dia tak cukup pekerja, dia nak ambil pekerja asing. Sekarang makin mahal sebab dia kena bayar gaji yang sama dengan pekerja tempatan, sebab ada gaji minima. Tak boleh dah bayar pekerja asing lebih murah daripada gaji minima. Gaji minima 1,500 bulan. Campur visa, campur semua tu, gaji yang perlu dibayar kepada pekerja asing ialah lebih kurang RM2,000 sebulan pun. Jadi lebih baik gaji anak-anak tempatan kita daripada duk ambil pekerja asing. Masalahnya ialah tak cukup anak-anak tempatan nak kerja. Bila tanya anak tempatan, satu, kebanyakan mereka ini duduk di pantai timur. Itu yang dulu salah satu daripada program kerajaan negeri Terengganu PAS ialah menyewa bas untuk menghantar anak-anak muda mereka cari kerja kat Selangor. Sebab banyak di sebelah sana. Jadi kita faham juga nak suruh dia datang pun payah. Sebab dia anak orang susah. Dia nak cari rumah, dia nak bayar deposit rumah, semua mahal. Mak ayah dia tak ada duit nak bayar. Sebab itu kita usahakan satu program. Kita peruntukkan untuk tahun ini terlebih dahulu 40 juta. Tahun depan 70 juta, dia akan terus naik-naik. Kita buat begini. Daripada mereka pergi ke institusi latihan ini, belajar sampai 3-4 tahun untuk dapat sijil kemahiran, lebih baik dia habis sekolah, dia kerja terus. Dia kerja dekat syarikat ajar dia, syarikat latih dia, bayar gaji dia lebih kurang RM2,000 sebulan. Untuk memudahkan lagi dia, kita bayar supaya dia ada allowance perpindahan. Supaya dia sewa rumah, dia duduk kongsi sama dia. Kerajaan dan swasta susun. Kita cari, kamu 5 orang daripada kampung ini datang duduk kat rumah macam ni. Setiap seorang allowance perpindahan 1,500. Kamu boleh bayar semua, kamu kerja, aku latih kamu.
Baik, orang PAS ni walaupun mesti kata, alah apa susah sangat, dulu kan dah buat, apa yang barunya? Dulu tak boleh macam tu, saudara-saudari. Sebab sebelum Academy in Industry yang kita lancarkan ini, syarikat-syarikat swasta tidak dibenarkan untuk mensijilkan anak-anak ini. Jadi dia kerja hebat macam mana pun 3-4 tahun, dia tetap tidak ada kelulusan, dia hanya SPM. Sebab itu dia kata tak nak lah, buat apa? Tapi kalau nak pergi kepada institusi TVET, dia pun tak nak. Jadi kita pun ambil jalan seperti mana yang dibuat di negara seperti Jerman. Kita pastikan bahawa syarikat-syarikat yang nak menyertai skim ini, mereka tampil ke hadapan jabatan kerajaan, iaitu Jabatan Pembangunan Kemahiran. Mereka akan audit setiap syarikat ini, tengok latihan macam mana, mesin macam mana, temu ramah dan uji pelatih-pelatih, tengok segala keperluan. Kalau mereka memenuhi keperluan untuk mensijilkan, layak untuk bagi sijil, maka kita sekarang pindahkan kuasa itu kepada syarikat-syarikat swasta ini untuk mereka mensijilkan anak-anak kita supaya dia kerja dapat gaji 2,000 tiap-tiap bulan, dan lepas 18 bulan dia ada sijil kemahiran. Bila dia dah ada sijil kemahiran, dia kerja lagi, dia boleh disijilkan kepada diploma pula. Dan bila dia kerja lagi, lepas itu baru kita boleh angkat dia, sijilkan dia pula menjadi ijazah. Jadi bayangkan, yang ini ada orang muka dah berkerut dah. Sebab masa kami duk susun, kami dah buat test 10 syarikat pertama, 100 orang yang pertama dah buat ni, lama-lama ada soalan ini. Jadi dia kata, macam itu baik tak payah pergi universiti. Memang betul lah. Untuk mereka yang tak nak pergi universiti, ada jalan baru. Kerana kalau pergi universiti, dia pergi ambil PTPTN 6 tahun, umur 24, sibuk cari kerja, dapat gaji 2,000 lebih. Dia kata, oh tak berbaloi ya. Sebab kalau dia ambil jalan ini, jalan TVET yang kerajaan buat ini, dia mula kerja umur 18 tahun. Gaji dalam 2,000 sebulan. Lepas 18 bulan dia disijilkan. Gaji masa itu dah naik 2,003. Kemudian daripada itu dia naik diploma 3,000. Maksudnya umur dia awal 20-an, dia dah boleh dapat gaji lebih banyak daripada gaji Sanusi masa dia umur 20-an. Sebab dia lebih berkemahiran, dah ada diploma, semua dah ada pengalaman kerja. Jadi saudara-saudari, benda ni penting. Sekarang sasaran kita sampai akhir tahun, kita berbaki 5 bulan ini, kita yakin kita boleh latih dan ambil anak-anak lepasan sekolah seramai 20,000 orang. Sebab dah ada 200 syarikat yang telah ditauliahkan sebagai berkelayakan untuk mensijilkan anak-anak lepasan sekolah. Dan mereka ini semua syarikat-syarikat besar, DRB, Highcom, CTRM, syarikat elektronik antarabangsa semua. Sebab itu saya kata, kalau kita berlawan dengan mereka, dia bukan soal kuasa, saudara-saudari. Sahabat-sahabat UMNO pernah berada di luar kuasa. Dulu orang kata UMNO ni tak boleh hidup, tak ada kuasa. Semua masing-masing kita pernah hidup sebagai pembangkang tak ada kuasa. Kita tahu bahawa amanah dalam kerajaan itu datang dan pergi. Ada masa kita dalam kerajaan, ada masa kita di luar. Kita dah biasa dah. Tapi yang kita pertahankan ini ialah kerana kita di landasan yang baik, dan kita yakin yang kita usahakan akan bawa rahmah, membantu lebih ramai anak-anak orang susah, yang sebahagiannya orang Melayu pun. Sebab itu saya minta, ni nak habis dah ni, sebab sekarang musim pilihan raya, tersalah cakap dia tak boleh bertanding. Mampu kita. Perbezaan yang lepas tu macam-macam cerita. Yang kat depan itu kita pun tak tahu. Hari ini PAS makin hamun semua. Saya tak tolak satu hari nanti dia datang mengangkat, jomlah dating balik. Berapa kali dah dia buat macam itu. Saya tak tolak benda itu. Ikut suka dia lah, politik ni macam inilah. Tapi sementara kita ada peluang ini, dan ini adalah persimpangan sejarah negara kita yang penting untuk kita bantu rakyat, kita perlu tumpu kepada membina semula negara dan masyarakat kita.
Untuk itu kita kena satu padukan semua. Tolak soal kebencian, tolak soal perkara-perkara yang tak membantu kita pun. Tumpu soal kebajikan dan soal membina ekonomi kita. Lepas itu korang nak lawan, lawanlah. Lepas itu siapa nak bertanding? Satu kursi dekat Sri Kandes ni sampai 80 calon. Bertandinglah. Bukan masa sekarang untuk kita goyang negara di saat kita berada di landasan yang sangat penting, kerana kita ada dua persimpangan ekonomi yang penting dalam tempoh 5 tahun akan datang. Kalau kita terus berkembang macam sekarang dan terus dapat kepercayaan daripada pelabur, menjelang tahun 2027, seawal 2027, negara Malaysia akan diiktiraf sebagai negara maju. Kita ada peluang tu 3 tahun je lagi, saudara-saudari. Tak jauh dah, 3 tahun saja lagi. Kita dah dekat nak masuk dalam kelab 30 negara paling kaya dalam dunia sebagai negara maju. Sebab itu Datuk Seri Anwar kata sasaran kita ialah kita nak jadi negara 30 ekonomi terbesar di dunia. Sebab benda itu boleh dibuat. Kita tak jauh dah ni, 3 tahun saja lagi. Sasaran kedua ialah menjelang tahun 2028 kita akan mengambil alih menjadi ekonomi yang lebih besar daripada Singapura. Yang bersatu, yang PAS duk kata kalau undi Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional, Malaysia akan jadi macam Singapura. Takutlah Singapura, saudara-saudari. Kita ada peluang untuk kita menjadi lebih gah, lebih megah, lebih besar daripada Singapura. 3 tahun lagi. Sebab itu dia nak kata apa, dia katalah. Dia nak caci, dia nak maki, dia nak biadab. Itu hal dia. Kita tahu landasan kita, kita tahu sasaran kita, dan insya-Allah bila tugas itu telah selesai, insya-Allah saya yakin rakyat akan terus bagi kepercayaan kepada kerajaan perpaduan untuk kekal berkuasa untuk tempoh yang lama, saudara-saudari, hasil daripada usaha kita dalam tempoh 3-4 tahun yang awal ini. Jadi dengan harapan itu, saya harap saudara-saudari semua janganlah muka monyok. Tahulah esok nak kerja, tapi seminggu saja lagi, yakinkan kawan-kawan kita, sebarkan, insya-Allah saudara-saudari, dengan niat yang betul, fokus yang betul, saya yakin kita akan dapat bantu rakyat dengan kita kekalkan pentadbiran kerajaan perpaduan di negeri Selangor ini. Baik, dengan itu saya doakan yang terbaik. Esok saya akan terus bawa liputan-liputan caca merba kempen daripada Perikatan Nasional. Jadi siapa nak dengar, tunggu esok pukul 11 malam. Saya berceramah tiap-tiap malam dan saya bermula dengan cerita-cerita lawak daripada sebelah sana. Jadi dengan itu, saya doakan yang terbaik. Terima kasih yang hadir. Saya sudahi. Sese, nandri, wanakam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.